Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar pemberian perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan menjawab beberapa persoalan daripada netizen, beberapa Q&A, question and answer session daripada netizen. Saya ada beberapa soalan yang ingin saya cuba jawab pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua netizen kerana bersama-sama mengikuti sesi FB Live pada hari ini dan juga bersempena hari ulang tahun kelahiran yang di-Pertuan Agong Daulat Tuanku untuk Agong kita semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki untuk yang di-Pertuan Agong Agong kita Alhamdulillah. Jadi baiklah, untuk soalan pertama bagaimanakah perasaan doktor ketika menyampaikan berita tentang diagnosis kanser ataupun apa-apa penyakit paru-paru kepada pesakit? Sehingga tahap mana doktor boleh membantu mereka? Jadi ketika mana kita ingin menyampaikan berita tentang penyakit kalau kita bercakap mengenai penyakit kanser yang saya pernah ceritakan sebelum ini, yang mana penyakit kanser tahap akhir terutamanya di mana pesakit hanya mempunyai 6 bulan ataupun setahun jangka hayat untuk hidup. Jadi itu adalah satu situasi yang agak sukar untuk kita jelaskan kepada pesakit tetapi kita akan cuba menjelaskan mengikut step-step ataupun langkah-langkah yang saya ceritakan dalam sesi FB Live sebelum ini. Tetapi untuk diagnosis penyakit paru-paru yang lain yang boleh dirawat, contohnya penyakit asma, penyakit TB, penyakit pneumonia, penyakit bronkitis, penyakit influenza. Jadi kesemua penyakit-penyakit yang boleh dirawat, yang insya-Allah mudah sembuh. Jadi untuk menyampaikan berita ataupun diagnosis tersebut bukanlah perkara yang sukar. Jadi agak mudah kerana kita boleh memberikan reassurance ataupun kita cuba meyakinkan pesakit bahawa penyakit paru-paru yang mereka hadapi sebenarnya boleh sembuh dan boleh dirawat. Jadi mereka tidak perlu risau. Apa yang mereka perlu lakukan hanyalah menggunakan ataupun memakan ubat yang diberikan oleh doktor dan insya-Allah mereka akan sembuh. Jadi untuk menyampaikan diagnosis penyakit paru-paru yang boleh sembuh tidak begitu sukar, dia sebenarnya agak mudah. Tetapi untuk menyampaikan diagnosis berkenaan kanser yang boleh membawa maut, penyakit yang tidak dapat dirawat, jadi itu adalah satu tugas yang agak sukar sebenarnya. Tapi insya-Allah walaupun sukar ataupun mudah yang paling penting adalah perbincangan antara pesakit dan doktor Jadi dengan adanya perbincangan yang mendalam jadi bila pesakit boleh memahami apakah penyakit yang mereka hadapi dan apakah langkah-langkah rawatan yang perlu diikuti, insya-Allah pesakit akan lebih mudah untuk menerima tentang diagnosis ataupun masalah penyakit paru-paru yang mereka hadapi. Okey, soalan yang seterusnya ialah pernahkah doktor mempunyai pesakit yang tidak datang kembali untuk dirawat setelah mendapat diagnosis? Jadi bagaimana doktor berhadapan dengan pesakit sebegini? Jadi banyak sebenarnya pesakit yang mana setelah kita beritahu apa diagnosis penyakit mereka sudah tidak datang semula Terutamanya kalau kita bercakap mengenai penyakit kanser paru-paru peringkat akhir di mana pesakit, ada segolongan pesakit yang tidak percaya dengan perubatan moden jadi mereka ingin mencuba perubatan tradisional mencuba ubat kampung dan sebagainya. Jadi sebagai doktor perubatan kita perlu menghormati decision ataupun keputusan pesakit dan kita perlu membantu memudahkan apa-apa urusan yang mereka ingin lakukan. Jadi jika mereka ingin mendapatkan rawatan tradisional jadi kita boleh memberikan penjelasan kepada mereka. Kita boleh kata okey baiklah puan boleh teruskan dengan rawatan tradisional yang puan inginkan tetapi sekiranya rawatan tersebut tidak berjaya, puan boleh datang kembali kepada kami pada bila-bila masa sahaja. Kami akan ada di sini untuk membantu puan Jadi kita perlu meyakinkan pesakit bahawa kita sentiasa berada bersama mereka untuk membantu mereka walau apapun keputusan yang mereka lakukan Jadi memang banyak sebenarnya pesakit kanser yang setelah tahu mereka adalah menghidap kanser peringkat akhir dan mereka tidak mahu datang ke hospital semula. Mereka mahu mencuba rawatan tradisional ubat kampung, tetapi setelah beberapa minggu atau bulan kemudian
keadaan makin teruk dan mereka datang kembali ke hospital kerana ketika itu mereka susah bernafas ya. Jadi kita perlu berikan bantuan oksigen ya. Jadi sebagai doktor kita tidak boleh memaksa pesakit untuk menentukan apa rawatan yang mereka hendak ya. Jadi kita perlu berbincang dengan pesakit, jelaskan apakah pilihan ataupun alternatif rawatan yang ada. Seterusnya kita berikan pilihan kepada mereka untuk mereka membuat keputusan. Setelah mereka membuat keputusan, jadi kita perlu untuk membantu mereka sebaik yang mungkin. Alright? Dan sekiranya mereka datang kembali, ketika itu pun kita akan teruskan bantuan ya. Jadi tidak semestinya jika pesakit kata dah tak nak datang dah, kita pun kata okey lepas ni jangan datang langsung. Okay, kita tidak boleh berbuat seperti itu. Kita perlu sentiasa menerima pesakit pada bila-bila masa sekalipun ya, walaupun sebelum ini mereka pernah berputus asa dengan rawatan moden ya, tetapi setelah itu mereka bertukar fikirannya. Jadi kita perlu sentiasa menyokong pesakit dalam apa jua fasa rawatan yang mereka lalui. Okey. Pernahkah doktor berhadapan dengan keluarga yang terlalu kecewa dan sehingga demand your high integrity in any situation ya, sehingga menyebabkan kesukaran di pihak doktor? Okey, jadi memang ada di kalangan ahli keluarga pesakit yang agak suka untuk menerima kenyataan ya, terutamanya bila kita bercakap mengenai kanser tahap akhir lah, kanser paru-paru tahap akhir, di mana kita bercakap mengenai jangka hayat kalau ikut kajian secara average-nya adalah 6 bulan ataupun kurang ya. Dengan rawatan kemo mungkin kita boleh panjangkan sikit jangka hayat, mungkin sehingga setahun ataupun maksimum 2 tahun dengan rawatan kemo. Okey. Jadi ada segolongan pesakit yang mereka kecewa ya, mereka tidak boleh terima hakikat tersebut ya. Jadi mereka mengatakan saya tak boleh percaya keputusan doktor ini, saya perlu mendapatkan second opinion ya. Jadi ketika itu kita tidak boleh marah ataupun menyalahkan pesakitnya. Mereka ada hak untuk menentukan apakah rawatan yang mereka ingin terima kerana itu adalah hak mereka ya. Pesakit mempunyai hak tersendiri, authority untuk menentukan apakah rawatan yang mereka ingin dapatkan setelah berbincang dengan doktor. Okay, jadi perbincangan itu sangat penting. Jadi sekiranya ada pesakit yang kecewa ya, yang marah ya, jadi perkara ini perlu dihadapi dengan perbincangan ya, yang telus ya, yang detail. Jadi kita perlu menjelaskan sebenarnya kenapa kita boleh sampai pada diagnosis tersebut. Sebab itulah dalam sesi sebelum ini saya menerangkan, sebelum kita mengadakan mesyuarat keluarga ya, kita perlu ada image CT scan yang jelas dan juga printed keputusan biopsi ya, keputusan biopsi yang jelas dicetak untuk kita berikan kepada pesakit untuk meyakinkan mereka bahawa diagnosa ataupun conclusion penyakit yang kita memberitahu adalah tepat dan betul ya. Tetapi sekiranya ada pesakit yang masih lagi tidak percaya ya, inginkan second opinion, mahu jumpa doktor yang lain, jadi kita perlu bantu ya. Kita boleh bantu mereka dengan menyediakan maklumat-maklumat yang mereka perlukan untuk mereka berjumpa dengan doktor pakar yang lain. Jadi itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Alright. Okey. Uncontrollable frustration. Jadi kadang-kadang bila kita berbincang dengan pesakit ya, terutamanya pesakit yang terbiar terutamanya. Okey, jadi selama ini pesakit tersebut kebiasaannya tinggal keseorangan ya, tiba-tiba apabila sudah nazak ya, anak-anak mereka terutamanya mungkin ada yang tinggal di luar negara mula datang kembali mula pulang ya. Jadi kebanyakan anak-anak yang sudah lama tak jumpa keluarga ibu atau ayah mereka, apabila mereka pulang, mereka mempunyai perasaan guilty ataupun mereka merasa bersalah. Jadi kebiasaannya mereka akan cuba meletakkan kesalahan tu kepada orang lain ya. Jadi ketika inilah mereka akan cuba menyalahkan pelbagai pihak. Mereka akan contohnya mereka akan mengatakan kenapa doktor lambat detect, kenapa tak buat awal-awal, kenapa tak beritahu awal dan sebagainya. Jadi kita perlu explore, kita perlu menyiasat, kita perlu mengkaji kenapa mereka kecewa ya. Adakah ada unsur-unsur rasa bersalah di situ ya, ataupun adakah unsur-unsur penyesalan di situ ya. Kadang-kadang mereka menyesal ya, jadi mereka cuba untuk mengeluarkan penyesalan ataupun rasa bersalah mereka dalam bentuk perkataan ya. Jadi ketika itu kita perlu segera explore, kita perlu segera kenal pasti rupanya keluarga ini merasa bersalah ya, keluarga ini merasa tidak bersedia untuk menerima kenyataan. Jadi setelah kita mengenal pasti apakah isu yang sebenar di sebalik kekecewaan mereka, jadi ketika itu mudahlah untuk kita berhadapan dengan keluarga tersebut. Okey, jadi
kita biasanya ketika kita berhadapan dengan keluarga yang marah-marah ya, yang rasa bersalah, yang cuba menyalahkan pihak hospital. Jadi ketika itu kita perlu memberikan mereka masa untuk mereka bertenang ya. Jadi mungkin itu bukanlah masa yang terbaik untuk membuat mesyuarat ya. Kita perlukan berikan masa mereka untuk mungkin bersendirian dengan pesakit. Mungkin dalam sejam, 2 jam, 3 jam kita tinggalkan mereka sebentar. Setelah mereka calm down, setelah mereka bertenang ya, mereka telah mula rasional, ketika itulah mungkin baru kita boleh menjelaskan dengan lebih baik. Okey, jadi sepanjang pengalaman saya bertugas sebagai doktor pakar paru-paru ya, banyak saya lihat ketika pesakit yang menghadap kanser ya, berada di ICU, memerlukan bantuan mesin pernafasan ya, memerlukan sehingga 3 bantuan ubat jantung ya. Jadi keadaan mereka kritikal. Jadi ketika itu ramai saudara mara yang mungkin sebelum ni jarang jumpa ataupun dah 10 tahun tak jumpa, tiba-tiba pada hari tu terlalu ramai saudara mara yang nak datang untuk berjumpa pesakit buat kali terakhir. Jadi saudara mara ini kebanyakannya akan cuba mencari kesalahan orang lain, itu utamanya doktor lah ya. Jadi mereka akan marah-marah ya, mereka kata doktor ni kenapa bagi antibiotik yang salah ya, kenapa lambat bagi tahu, dia sebelum ni sihat je, kenapa tiba-tiba sekarang dah teruk ya. Jadi ketika itu memang agak tegang ya, situasi memang akan menjadi tegang ketika itu ya, di mana ramai ahli keluarga yang sebelum ni tak pernah jumpa ya, tiba-tiba ramai-ramai datang, satu keluarga, kadang-kadang hampir satu kampung datang ke hospital ya, ingin menjumpa pesakit untuk kali terakhir. Jadi memang situasi memang agak sukar dihandle, tetapi apa yang kita lakukan kebiasaannya ialah ketika saudara mara yang dah lama tak jumpa tetapi mereka baru sampai ya, mereka masih dalam keadaan terkejut, shock ya, dan masih tak boleh menerima kenyataan ya. Jadi kita berikan mereka masa untuk mereka bertenang, berikan mereka masa untuk mereka melihat keadaan pesakit ya. Mungkin 2-3 jam selepas itu ya, setelah mereka calm down, setelah mereka bertenang, kemudian barulah kita berjumpa dengan saudara mara mereka, sekiranya mereka mahu berbincang untuk kita jelaskan apakah progres rawatan ya, apakah yang telah mereka apakah yang telah kita berikan rawatan kepada pesakit ya. Jadi itu adalah antara situasi yang memang agak sukar untuk di handle ya, tetapi insya-Allah dengan perbincangan yang mendalam, yang telus, kita pun menunjukkan bahawa kita telah memberikan rawatan yang sepatutnya ya, rawatan yang terbaik. Jadi tidak ada apa yang perlu disembunyikan ya. Jadi kita akan jelaskan kepada pesakit dan keluarga ya, sekiranya mereka mahu mendengar penjelasan tersebut, sekiranya mereka masih dalam keadaan marah-marah ya, masih terkejut, masih tak boleh terima ya, jadi kita biarkan mereka untuk bertenang dahulu ya, okay? Jadi setelah mereka bersedia untuk berbincang, ketika itulah kita pun datang untuk memberikan penjelasan ya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan pesakit, terutamanya pesakit yang kritikal ya. Jadi perkara ini memang sering berlaku ya di bidang perubatan. Okey, soalan yang seterusnya, apakah yang telah memotivasikan diri untuk menjadi pakar perubatan dan paru-paru ya? Apakah sebab di sebalik keputusan ini ya? Kenapa paru-paru? Kenapa bukan otak, darah dan sebagainya? Okey, rasanya dalam setiap keputusan yang kita lakukan ya, ada banyak faktor-faktor ya. Untuk saya merasakan bahawa bidang ini yang telah memilih saya ya, kerana pada mulanya ketika kecil memang saya masih tidak begitu pasti ingin menjadi profession apa ya, tetapi setelah mendapat keputusan peperiksaan SPM yang bagus ya, saya telah dinasihatkan oleh ahli keluarga ya untuk menjadi seorang doktor ya. Jadi berdasarkan kepercayaan keluarga tersebut, jadi saya pun meneruskan pembelajaran untuk menjadi seorang doktor ya, dan seterusnya setelah tamat belajar ya di bidang undergraduate ya, setelah menjalani housemanship ya, di situ saya melihat bagaimana cara untuk terus maju ya di bidang career ya, adalah dengan menjadi doktor pakar ya. Jadi ketika itulah saya pun membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran di bidang perubatan dalaman di internal medicine ya. Kerana ketika itu bidang perubatan dalaman ataupun internal medicine masih kekurangan doktor pakar ya. Jadi saya pun telah diletakkan di bidang internal medicine ya. Jadi dengan pengalaman yang ada, saya merasakan jadi saya perlu teruskan
di bidang ini ya. Jadi pun saya melihat bidang internal medicine ini adalah satu yang menarik ya, kerana ia adalah seperti jigsaw puzzle ya. Banyak clue-clue yang ada dan kita perlu kaitkan semua clue-clue tersebut untuk sampai kepada satu diagnosis. Seolah-olah seperti detektif lah ya. Dan saya pun ketika kecil dulu suka membaca buku-buku detektif. Jadi bidang internal medicine ini seperti adalah menyelesaikan puzzle-puzzle ataupun jigsaw puzzle dan menyelesaikan masalah-masalah pesakit untuk mendapatkan conclusion ataupun diagnosis, seterusnya merawat pesakit. Jadi apabila pesakit telah sembuh setelah rawatan yang kita berikan, setelah kita berjaya mendapatkan diagnosis yang jelas, jadi itu memberikan kepuasan lah buat diri saya kerana boleh memberikan sesuatu kepada orang lain lah. Maksudnya kita boleh memberikan nilai kepada orang lain ya. Jadi mungkin itulah sumbangan yang boleh saya berikan ya kepada insan-insan yang memerlukan ya, dengan ilmu yang diberikan, dengan peluang untuk belajar yang telah diberikan. Jadi sekarang inilah masa yang terbaik untuk kita memberi semula kepada masyarakat ya, dalam bentuk ilmu dan kepakaran yang telah kita dapatkan selama ini ya. Okey, jadi kenapa paru-paru? Kenapa bukan otak dan kenapa bukan darah dan sebagainya? Okey, jadi sebenarnya ketika ingin sambung kepakaran paru-paru dulu, saya berada di dalam persimpangan dilema sebenarnya. Kerana saya juga turut meminati bidang otak. Ya, neurologi juga adalah salah satu passion yang saya suka. Saya suka melihat betapa interestingnya bidang neurologi ini kerana pesakit yang ada masalah di otak, mereka akan memanifestasikan simptom-simptom seperti tangan mereka boleh bergerak sendiri, Korea ya. Jadi ya, tetapi ketika itu saya juga melihat bahawa bidang paru-paru adalah menarik kerana dia mempunyai prosedur yang boleh dilakukan ya. Contohnya prosedur bronkoskopi ya. Jadi mungkin insya-Allah dalam sesi yang akan datang saya akan cuba kongsikan apakah itu bronkoskopi ya. Jadi saya adalah jenis orang yang suka membuat prosedur menggunakan tangan, yang membuat prosedur ataupun perawatan menggunakan tangan ya. Jadi bila membuat prosedur itu, saya merasakan seolah-olah mendapat sesuatu kepuasan ataupun orang kata adrenaline rush ya. Tetapi saya juga perlu mengutamakan keluarga ya. Jadi bagi saya respiratory ataupun bidang paru-paru adalah satu bidang yang kita boleh mendapatkan balance ataupun keseimbangan antara keseronokan menjalankan prosedur dan juga keseimbangan bersama keluarga lah. Maksudnya ianya tidak terlalu sibuk ya. Kalau kita lihat bidang-bidang lain, contohnya bidang jantung ya, bidang buah pinggang ya, bagi saya agak sibuk lah bidang tersebut ya. Tetapi mungkin orang lain perspektif mereka melihat sesuatu ya. Mungkin ada je pakar buah pinggang, mungkin ada sahaja pakar jantung yang boleh membalance ataupun menseimbangkan masa mereka antara kerjaya dan keluarga ya. Jadi saya rasa mungkin takdir ya, destiny, Tuhan telah mentakdirkan saya memilih bidang ini. Dan alhamdulillah setiap kali saya memegang bronkoskopi tu, saya merasakan sesuatu yang suatu kepuasan di dalam diri saya. Jadi harapan saya ialah saya boleh menggunakan ilmu dan skill yang telah didapatkan daripada latihan selama beberapa tahun untuk menyumbang kembali kepada masyarakat ya, untuk membantu menyembuhkan penyakit paru-paru mereka. Jadi apa-apa yang kita lakukan ya, kita perlu cuba ikhlaskanlah niat bahawa apa yang kita lakukan adalah untuk memberi manfaat kepada manusia ya. Jadi dalam Islam pun ada kata-kata yang mengatakan orang yang paling bermanfaat adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Okay? Jadi kita perlu cuba untuk menjadi orang yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain dalam apa-apa bentuk sekalipun, mengikut ilmu dan kepakaran yang telah diberikan kepada kita. Okey, bagaimana doktor cuba menyelesaikan sekiranya ada kesilapan yang berlaku, okey, dari segi kerjaya. Okey, jadi sekiranya berlaku kesilapan ya, contohnya mungkin tersilap menulis ubat ataupun tersilap memberi ubat ataupun tersilap memberi rawatan, tersilap membuat diagnosis ya. Jadi kita perlu melihat kembalilah, kita perlu sedar bahawa to err is human ya. Jadi untuk membuat kesilapan itu adalah sifat manusia. Manusia memang tidak boleh lari daripada kesilapan. Tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kita perlu merefleksi kembali diri kita ya, dan kita perlu belajar daripada kesilapan tersebut. Okay? Ada juga kata-kata orang bijaksana yang mengatakan membuat silap itu adalah
tabiat manusia ya, manusia memang tidak boleh lari daripada kesilapan ya, tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar setelah dia membuat kesilapan ya. Janganlah kita membuat kesilapan yang sama berkali-kali. Okay? Seorang yang baik itu tidak akan dipatut ular pada tempat yang sama. Okey, jadi maksudnya sekali kita telah membuat satu kesilapan, kita terus belajar. Jangan buat kesilapan yang sama. Okey, jadi jangan takut untuk membuat kesilapan ya. Sebaliknya kita perlu belajar daripada kesilapan yang kita lakukan. Jadi kita perlu sedar bahawa membuat kesilapan itu adalah sebahagian daripada sifat manusia. Tetapi sebagai manusia yang baik, kita perlu belajar daripada kesilapan tersebut dan tidak mengulang kesilapan tersebut. Okey, dan cuba mencari jalan bagaimana untuk mengelakkan diri daripada membuat kesilapan yang sama. Okey. Seterusnya, doktor boleh share bagaimana how did you empower yourself and your colleagues when you guys are down? Okey, jadi biasalah bila kita dalam hidup ini tidak semestinya kita berada di tahap yang tinggi ya. Kadang-kadang kita berada di tahap yang rendah. Jadi kehidupan ini adalah ibarat bola. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Okey, jadi kadang-kadang bila kita di atas tu, maksudnya bila kita berjaya merawat pesakit sembuh ya, apa yang kita buat pesakit pun happy, jadi kita pun rasa happy. Tetapi ada juga kadang-kala di mana apa yang kita diagnoskan itu bukanlah penyakit yang sebenarnya. Sebenarnya mungkin ada penyakit lain ya, ataupun pesakit tidak sembuh walaupun kita telah memberikan rawatan yang sepatutnya. Jadi ketika itu kita akan merasa down, kita rasa macam tak berguna ya, rasa macam dah belajar tinggi-tinggi pun tapi tak boleh nak rawat pesakit dengan baik ya, keluarga patient pun tak happy ya. Jadi ketika itu kita akan merasa down, rasa macam diri tak berguna dan sebagainya ya. Tapi ketika itu kita perlu segera merefleksi dirilah, kita perlu lihat kembali ya. Kita perlu sedar kembalilah bahawa itu adalah sifat manusia ya. Manusia ada kelemahan dan kekurangan ya. Yang sempurna hanyalah Tuhan ya, dan kita kembalilah kepada Tuhan lah ketika itu ya. Ketika kita down, ketika kita rasa diri tak berguna, ketika itu kebiasaannya yang saya lakukan ialah saya kembali kepada Tuhan ya. Saya mungkin solat ya, berdoa ya, membaca Quran, bermeditasi, ataupun kita berbincang dengan rakan-rakan sekerja ya. Kita ventilate ataupun vent with each other lah, rakan-rakan yang kita percayai ya, kita share dengan mereka ya. Jadi setelah itu bila kita telah share tu, kita pun terasa bahawa sebahagian besar beban kita tu telah pun berkurang ya, kerana kita telah pun sharing dengan rakan sekerja kita. Okey, dan kita setelah itu kita pun look forward dan move on ya. Jadi tidak semua perkara dalam hidup ini adalah sesuatu yang membahagiakan ya. Kadang-kadang ada juga perkara yang menyedihkan ya, tapi kita perlu teruskan hidup ya, perlu look forward and terus keep on moving on, alright. Akan ada hari siang setelah hari malam ya, silver lining at the end of cloud. Ya, lebih kurang macam itulah, maksudnya ada sinar di hujung kegelapan ya, light at the end of the tunnel. Jadi kita perlu sentiasa bersifat positif, optimistik ya, melihat bahawa ada hikmah yang berlaku di setiap yang telah ditakdirkan ya. Jadi walaupun nampak perkara itu buruk, jadi mungkin akan ada sesuatu kebaikan yang muncul daripada perkara tersebut di kemudian hari yang mungkin kita tak sedar pada waktu itu. Okey, jadi itulah mungkin banyak hikmah-hikmah di dalam kehidupan ya, yang kita boleh dapatkan daripada pengalaman kita bersama pesakit dan sebagainya. Okey, bolehkah doktor sharekan bagaimana doktor teruskan untuk menambahkan pengetahuan? Adakah teruskan belajar ya? Okey, jadi sebagai doktor ya, kita memang perlu untuk ada CME ya, perlu mengikut continuous medical education untuk mendapatkan CPD point untuk mengaktivate lesen merawat ataupun annual practice certificate. Jadi setiap doktor perlu ada annual practice certificate yang perlu di-renew setiap tahun. Jadi untuk renewkan sijil tersebut, kita perlu ada beberapa point CPD, yang mana kita boleh dapatkan point tersebut dengan mendengar lecture, dengan menghadiri kelas-kelas. Okay, jadi sekarang ini kita punya pembelajaran tidak terhad kepada menghadiri kelas ya, tetapi kita boleh juga melakukan pembelajaran secara online, alright. Dan kebiasaannya kami akan menghadiri ya international ataupun national conference ya di seluruh dunia dan juga di negara Malaysia, di mana kita akan sentiasa mengupdatekan diri sendiri mengenai perkembangan pengetahuan semasa, kerana dunia kita memang pesat berkembang ya. Dalam masa beberapa saat sangat banyak ilmu-ilmu yang berkembang ya. Kemungkinan pengetahuan yang kita dapat beberapa tahun dahulu
kadang-kadang tidak lagi valid pada tahun ini. Okay, jadi kerana betapa cepatnya pengetahuan berkembang, jadi sebab itulah kita perlu sentiasa upgradekan ilmu ya, dan mendapatkan update-update yang terbaru daripada dalam dan juga luar negara. Okey, seterusnya, bolehkah doktor menjelaskan apakah perasaan ketika pesakit keluar daripada hospital kerana mereka telah sembuh, ataupun kerana mereka mendapat rawatan paliatif, ataupun ketika mereka meninggal dunia? Okey, jadi tentunya bila pesakit sembuh, kita akan merasa gembira lah. Merasa gembira kerana alhamdulillah kita telah berjaya menyembuhkan seseorang. Kita telah berjaya menyelamatkan satu nyawa. Okey, jadi itu adalah satu kepuasan yang tidak ternilai harganya, right? Untuk pesakit yang palliative care, kita merasa simpati ya, tapi kita juga merasakan setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Mungkin ada sesuatu yang kebaikan yang menunggu pesakit tersebut, walaupun pada mata kasarnya kita melihat pesakit tersebut akan mati tidak lama lagi, jadi kita pun merasa agak sedih. Tapi ketika itu mungkin kita cuba renungkan kembali, mungkin ada hikmah di sebalik apa saja yang dijadikan ya. Dan ketika pesakit telah meninggal dunia mungkin kita menganggapnya adalah sebagai satu fasa kehidupannya. Jadi sebagai seorang manusia fasa kita adalah dilahirkan, membesar menjadi dewasa, seterusnya tua dan meninggal dunia Jadi sekiranya ada pesakit yang mungkin jika telah sampai ajal mereka untuk meninggal dunia, jadi kita perlu menerima hakikat tersebut dengan berlapang dada Dan yang paling penting, kita perlu mengetahui bahawa kita telah melakukan yang terbaik untuk pesakit, dan mungkin sekiranya itu adalah takdirnya, jadi kita perlu menerimanya, dan kita juga perlu memastikan ahli keluarga juga boleh menerima takdir tersebut dengan lapang dada melalui perbincangan keluarga yang telus dan jelas yang saya jelaskan tadi. Okey, jenis-jenis penyakit paru-paru. Okey, ada berapa jenis penyakit paru-paru? Jadi penyakit paru-paru ada beberapa jenis. Jadi kita boleh membahagikan penyakit paru-paru mengikut organ-organ paru-paru Contohnya jadi kalau kita melihat sistem pernafasan kita bermula daripada hidung kemudian tekak, kemudian trachea kemudian dibahagikan kepada bronchus kanan, bronchus kiri, kemudian dibahagikan kepada bronchioles, kemudian kepada tisu paru-paru. Jadi setiap bahagian sistem pernafasan tersebut boleh mempunyai penyakit yang tersendiri. Contohnya di bahagian trachea mereka boleh ada radang kita panggil tracheitis. Mereka boleh juga ada tumor, jadi tracheal tumor. Jadi di setiap bahagian sistem pernafasan tu mereka boleh mempunyai penyakit tersendiri. Contohnya mereka boleh ada radang, mereka boleh ada tumor ketumbuhan di situ, mereka boleh ada jangkitan kuman. Jadi kalau radang berlaku di bahagian bronchus, kita panggil bronchitis. Kalau tumor di bahagian bronchus, kita panggil bronchial tumor, ataupun bronchogenic cancer. Kalau infection ataupun jangkitan kuman, juga kita panggil bronchitis infective bronchitis. Jadi kalau di bahagian tisu paru-paru kalau jangkitan kuman di tisu paru-paru, kita panggil pneumonia. Kalau tumor ataupun ketumbuhan di bahagian paru-paru, kita panggil lung cancer. Jadi itulah kalau saya nak jelaskan, memang tak habis session ini Ada banyak sebenarnya. InsyaAllah kita akan cuba explore apakah jenis-jenis penyakit paru-paru daripada sesi FB Live yang akan mendatang, insyaAllah. Saya akan cuba susun supaya untuk setiap sesi FB Live kita boleh lebih mengetahui tentang penyakit paru-paru yang boleh menimpa kita ataupun ahli keluarga yang kita kasihi. Jadi apabila kita lebih memahami penyakit paru-paru, jadi mudah untuk kita hadapi sekiranya penyakit tersebut berlaku kepada diri kita dan juga kepada saudara mara kita yang lain. Okey, seterusnya traditional treatment versus medical treatment. Okey, jadi memang sekarang ini kita akan memberikan keutamaan ataupun kita menggunakan rawatan moden. Jadi untuk rawatan tradisional, kebiasaannya pesakit yang mempunyai kanser paru-paru peringkat akhir, kebiasaannya sekiranya mereka tidak mahu menerima rawatan tradisional, rawatan moden, mereka akan memilih untuk rawatan tradisional. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh menghalang pesakit untuk menentukan pilihan rawatan apa yang mereka inginkan. Kita hanya boleh membimbing dan membantu memudahkan urusan mereka. Jadi sebagai doktor, kita perlu menasihati mereka, menjelaskan apakah rawatan yang perlu dan bagaimanakah untuk menjalani rawatan tersebut. Sekiranya mereka tidak mahukan pilihan rawatan perubatan moden dan mereka mahukan rawatan tradisional, jadi kita perlu menghormati keputusan pesakit bagi saya contoh-contoh ada yang bertanya mengenai suplemen
Bagi saya suplemen vitamin C ya, yang biasa multivitamin, vitamin C tidak mempunyai masalah ya. Kita boleh memakannya tetapi dalam kadar yang sederhana ya. Jangan terlalu banyak ataupun berlebihan ya. Untuk yang mungkin jus-jus yang lain tu susah untuk saya memberikan komen ya, kerana setakat ini tidak ada lagi kajian ataupun randomised control trial ya, kajian-kajian saintifik yang menunjukkan bahawa jus-jus herba dan sebagainya boleh memberikan kesan yang baik. Sebaliknya telah banyak kita lihat banyak kesan-kesan buruk di kalangan pesakit yang mengambil jus-jus herba dan sebagainya, kerana kebiasaannya ya, jus-jus herba ini mereka tidak melalui ujian randomised control trial yang sepatutnya. Jadi kita tidak tahu apakah side effect ataupun kemungkinan yang boleh didapati oleh pesakit tersebut. Jadi anda perlu berbincang dengan doktor yang merawat anda yang sekiranya anda ingin mencuba rawatan tradisional ataupun jus-jus herba ya. Bawa jus tersebut supaya kita boleh melihat apakah komponen dalam jus tersebut ya. Jadi kebiasaannya kita tidak menggalakkanlah, kerana kebiasaannya jus-jus tersebut mempunyai kandungan steroid yang tinggi ataupun kandungan-kandungan bahan kimia yang tidak tahu apa kandungannya. Jadi kadang-kadang kandungan bahan kimia yang berlebihan boleh memberikan kesan yang tidak baik kepada buah pinggang, kepada organ-organ yang lainnya. Okey, baiklah. Nampaknya masa pun sudah sampai ke penghujung ya. Jadi saya pun tak dapat nak teruskan. Mungkin sekiranya ada apa-apa persoalan ya, kita boleh bincang selepas ini atau dalam sesi yang seterusnya. Okey, waalaikumsalam daripada Elisha dan Lisha ya, Didi Mackenzie. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersedia bersama-sama ya. Okey, jadi esok insya-Allah kita akan berbincang mengenai penyakit kanser dan rawatan kanser paru-paru ya, dan kaitannya dengan TB ya. Jadi mungkin sebelum ini kita telah pun membincangkan mengenai penyakit rawatan kanser paru-paru, tapi esok kita akan lebih kepada bagaimana pesakit kanser paru-paru dan mendapat TB ya. Jadi saya menjemput Dr. Marfuah ya, doktor pakar kanser, untuk sama-sama membincangkan mengenai isu ini. Jadi sekiranya ada persoalan mengenai kanser paru-paru, boleh anda lontarkan di bahagian komen untuk kita bincangkan esok ya. Jadi mungkin itu saja daripada saya ya. Semoga perbincangan hari ini memberi manfaat kepada semua ya. Segala salah silap adalah kekurangan daripada diri saya sendiri ya. Jadi semoga perbincangan tadi memberikan manfaat kepada anda semua, dan selamat meneruskan percutian di hari cuti umum ini ya. Dan kita jumpa di hari esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.